Di kompaun RM5,000 gara-gara menanggalkan gelang kuarantin berwarna merah jambu. Sengaja berbuat demikian kerana mahu keluar berjalan-jalan. Lambaian ibu dari jauh mengiringi pemergian anak tersayang yang pergi buat selama-lamanya akibat COVID-19. Cubaan warga asing meloloskan diri tak kesampaian akhirnya ditahan juga oleh pihak berkuasa. Terjun ke laut dan hampir lemas. 3 beradik sepakat menternak ratusan ekor arnab untuk sumber pendapatan. Usaha gigih dan berkat kesabaran akhirnya mendapat permintaan ramai. Seorang remaja perempuan yang menanggalkan gelang kuarantin berwarna merah jambu di kompaun RM5,000. Tindakan diambil setelah mendapati tujuan remaja berusia 17 tahun itu berbuat demikian hanya untuk keluar berjalan-jalan, seperti video yang ditularkan dalam aplikasi TikTok semalam. Ketua Polis Daerah Taiping, Asisten Komisioner Osman Mahmat berkata, siasatan pihaknya mendapati kejadian itu berlaku di Kamunting, Perak. Remaja berkenaan didapati menanggalkan gelang kuarantin itu tanpa kebenaran daripada Kementerian Kesihatan KKM. Keluar. Masuk ni gelang aku ni waktu beli. Buka gelang tu nak keluar. Kau buat pasal. Kau tahu. Jelas beliau, remaja terbabit menjalani ujian calitan Sabtu lalu dan keputusannya masih belum diperolehi. Denda dikenakan mengikut kesalahan Peraturan 16, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Sebagai itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memerangi wabak COVID-19. Seorang peguam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan membuat kenyataan jelik berkenaan sistem kehakiman negara dan polis Diraja Malaysia PDRM di laman Facebook miliknya Mac lalu. Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz, 44 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim MM Edwin Paramjoti. Mengikut pertuduhan, dia didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain menggunakan laman profil Facebook dengan nama Bazi Azam pada 1:04 petang 24 Mac lalu. Hantaran itu kemudian telah dibaca di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Wan Semaju pada jam 3:50 petang 25 Mac lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin. 6 September depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Cubaan 19 warga asing yang curi-curi keluar dengan menaiki sebuah tongkang kayu tanpa nombor pendaftaran tak berhasil. Walaupun si tekong bertindak agresif dan cuba melarikan diri, kesemua warga asing terbabit akhirnya ditahan juga oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Selangor. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim berkata, ketika rondaan bersepadu Op Benteng Laut dan Op Ehsan, bot penggalan 41 Maritim Malaysia telah mengesan sebuah tongkang kayu mencurigakan bergerak tanpa lampu menuju sempadan perairan Malaysia-Indonesia. Sebaik dipintas untuk diperiksa, tekon tongkang bertindak merempuh bot penggalan 41 mengakibatkan bahagian sisi rosak. Semua anggota tidak mengalami kecederaan. Rempahan juga mengakibatkan tongkang terbabit, karam dan kesemua warga asing jatuh ke laut sehingga hampir lemas. Kesemua mereka diselamatkan oleh anggota penggalan 41 dengan bantuan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang turut serta dalam Op Benteng.
Hasil pemeriksaan mendapati tongkang membawa 19 warga asing termasuk Tekong terdiri daripada 16 lelaki dan 2 wanita warga Indonesia serta seorang lelaki warga Pakistan dengan lingkungan usia 20 hingga 45 tahun. 12 daripada mereka gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Manakala 7 lagi mempunyai pasport tanpa cop keluar atau masuk. Kesemua tahanan dibawa ke jeti untuk tindakan lanjut. Kes baru COVID-19 kembali merekodkan peningkatan apabila merekodkan sebanyak 17,105 kes baru hari ini. Bagaimanapun untuk tempoh 2 minggu, kes dilihat menunjukkan tren mendatar dengan kadar kebolehjangkitan pula menunjukkan tren menurun. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata, Lembah Kelang kekal penyumbang tertinggi angka dengan Selangor 5,836 kes dan Kuala Lumpur 2,309 kes. Pertambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif lebih 1.16 juta kes. Kementerian Kesihatan KKM mengunjurkan kes harian turun kepada 1,000 kes sehari pada Oktober. Ahli Parlimen Lenggong, Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah mengumumkan melepaskan jawatannya sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Beliau yang juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, tindakan itu sebagai bukti kesetiaannya kepada parti. Dalam kenyataan medianya, beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas peluang diberikan untuk membarisi Kabinet. Tumpuannya selepas ini ialah memberikan fokus kepada tugas sebagai Ahli Parlimen selain membantu memperkuat parti dalam menghadapi situasi politik yang semakin mencabar. Bertemu kembali. Berani mati. Itu ungkapan sesuai ditujukan terhadap seorang lelaki yang nekat terjun laut untuk merentas daerah menggunakan pelampung gambus. Bahkan cubaan itu bukan yang pertama kali dilakukannya. Tindakannya ini dikesan pihak berkuasa dan dia diselamatkan dengan dibawa naik ke atas bot. Dia turut membawa beg galas dan menyarungkan kain pelekat. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong mengesahkan kejadian ini berlaku jam 4.55 petang semalam. Lelaki berkenaan yang memberi alasan untuk berenang ke Mekah kini ditempatkan di Ward Secretary Jalan Perak Georgetown bagi rawatan lanjut. Bulan lalu, lelaki yang berusia 28 tahun ini dilaporkan mengambil tindakan sama untuk ke seberang perai bagi bertemu rakannya. Jumlah kedatangan pesakit COVID-19 yang mendadak memaksa Hospital Pulau Pinang menutup jabatan pesakit luar. Berdasarkan kenyataan dikeluarkan, jabatan itu terpaksa diubah suai menjadi wad pemerhatian DNA rawatan awal untuk pesakit COVID-19. Bagaimanapun, klinik-klinik kesihatan di daerah Timur Laut bersedia untuk menerima pesakit luar dengan bantuan pegawai-pegawai perubatan Jabatan Pesakit Luar Hospital. Pihak Hospital Pulau Pinang akan menyediakan kaunter khas untuk membantu menyediakan surat rujukan mengikut tarikh janji temu secara teratur bagi pesakit tetap jabatan berkenaan. Kaunter berkenaan akan dibuka di Pusat Sumber Pendidikan Kesihatan di tingkat 1 Kompleks Rawatan Harian. Kaunter triage akan dibuka untuk membuat saringan dan rujukan selanjutnya bagi pesakit yang datang secara walk-in. Jabatan Kecemasan dan Trauma, klinik-klinik pakar yang lain, perkhidmatan farmasi, radiologi dan makmal masih dibuka seperti biasa. Kerajaan bercadang menyenaraikan kit ujian kendiri COVID-19 sebagai barangan harga terkawal. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, langkah itu bertujuan memastikan harga barang itu tidak dimanipulasi pihak tertentu dan membebankan rakyat. Jadi kita sedang buat advokasi dengan pengilang
dengan pengimport dan juga dengan retailer, penjual-penjual untuk mendapat harga yang munasabah yang tidak merugikan peniaga dan tidak membebankan rakyat. Yang mana kita harap ianya akan mampu dibeli oleh semua orang. Di samping itu, peranan kita juga lah untuk pastikan barang ini tidak ada yang tiruan. Kerana terbimbang, bila barang ini ada, mungkin ada yang cuba meniru. Menurutnya, harga kit ujian kendiri COVID-19 yang dijual di pasaran adalah sekitar RM40. Harga itu dilihat agak membebankan memandangkan kit itu satu keperluan dalam situasi yang melanda sekarang. Beliau ditemui selepas meninjau program mobilisasi vaksin komuniti di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Bading, Ajil, Hulu, Terengganu. Felda Bukit Bading adalah lokasi pertama program Movak Bas di Hulu, Terengganu dan seramai 360 penduduk kawasan itu sudah menerima dos pertama. Kalau dah rezeki dan di sebalik Perintah Kawalan Pergerakan, 3 beradik di Kampung Bendam Besar Jeduk, Tanah Merah, Kelantan menerima lebih 100 ekor tempahan arnab pedaging ketika Aidiladha yang lalu. Segmen Bijak Tani, Berita TV9. Bermula sebagai hobi, aktiviti mereka beralih arah selepas mereka berjaya menternak lebih 500 ekor arnab pedaging dan hiasan dalam tempoh 9 bulan. Projek dimulakan oleh Ahmad Khuzai Ismail dan adiknya Afnan Hakimi dan Muhammad Yuris pada November lalu dengan membela 60 ekor arnab pedaging dan hiasan daripada baka luar negara serta tempatan. Dengan modal awal sebanyak RM25,000, sebahagian wang itu digunakan untuk membuat kandang bagi arnab-arnab mereka. Tengok orang berjaya bertanah anak dengan ribu-ribu ekor. Jadi bermula daripada situ ambil semangat daripada kawan-kawan semua. Menurut Afnan, permintaan ke atas daging arnab tinggi kerana rasanya yang manis dan berkhasiat. Harganya pula antara RM30 hingga RM35 sekilogram. Kebiasaan, arnab sesuai disembelih selepas ia berusia 100 hari. Untuk arnab hiasan, harganya kadang-kadang boleh mencapai sehingga RM4,000 seekor. Arnab ni nak banding dengan air ke apa tu, sedap arnab lagi lah. Manis dia. Arnab ni orang tak boleh makan kerana tahu arnab. Kalau tak tahu arnab, orang boleh makan. Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Lanas Jeduk, Tanah Merah, Zulkifli Yunus berkata, permintaan ke atas daging arnab di Kelantan mencecah lebih 200 tan seminggu tidak dapat dipenuhi kerana bekalan arnab tidak mencukupi. Dan setakat hari ini di segi pasaran arnab, bagi saya saya yakin kalau kita menjadi pengusaha arnab, saya yakin maknanya pasaran dia tu agak baik. Sebab kalau dulu masyarakat Kelantan ni tak berapa minat arnab. Tapi sekarang ni orang Kelantan dah minat arnab. Dan pasaran kita ni, kalau tengok pada permintaan daripada hotel, contoh kata, kita tak mampu untuk bekal. Kerana hotel nak dalam lebih kurang 3 tan sebulan. Khasiat daging anak ni memang tinggi dah. Memang tinggi khasiat dia nak berbanding dengan orang kata dengan tukar ahli pun boleh buat bandingan dah. Meningkatkan kekuatan untuk lelaki. Seekor arnab pedaging mampu melahirkan antara 4 hingga 14 ekor anak, manakala arnab hiasan antara 2 hingga 10 ekor anak dan kadar kelahiran antara 6 hingga 8 kali setahun. Segmen Bijak Tani, Berita TV9. Laporan antarabangsa. Larangan keluar rumah yang dilaksanakan di Pakistan mendapat bantahan daripada golongan peniaga. Di Karachi, protes dilancarkan bagi mendesak kerajaan menarik semula larangan itu. Mereka yang hadir termasuklah pemilik hotel dan kedai yang terjejas teruk akibat larangan berkenaan. Akibat daripada larangan terbabit, mereka dikatakan terpaksa menanggung kerugian dan dibelenggu masalah kewangan. Larangan yang diumumkan kerajaan bermula Sabtu lalu dijadualkan berakhir pada 8 Ogos ini. Tindakan itu diambil susulan peningkatan kes COVID-19 selain kesesakan di hospital. Pakistan mencatatkan lebih 1 juta kes COVID-19 dengan lebih 23,000 kematian.
Di Arab Saudi, jika mahu ke sekolah, perlu terlebih dahulu melengkapkan suntikan vaksin. Itu yang diumumkan oleh Menteri Pendidikannya, yang mana pelajar boleh kembali ke sekolah bermula pada 29 Ogos ini dengan syarat mereka telah divaksin sepenuhnya. Bagi murid tadika dan sekolah rendah, mereka dikecualikan meneruskan sesi persekolahan sehingga mencapai sasaran 70% imuniti kelompok. Janji temu akan diberikan kepada kaki tangan sekolah dan murid yang layak untuk vaksinasi secepat mungkin sebelum sesi persekolahan bermula. Arab Saudi setakat ini sudah melaksanakan suntikan vaksin sebanyak 27.2 juta dos dengan 8.25 juta penduduk menerima vaksin sepenuhnya. Pihak berkuasa di Wuhan, China hari ini mengumumkan akan menjalankan ujian COVID-19 ke atas semua penduduknya. Pegawai kanan Wuhan, Li Tao, pada sidang media hari ini berkata bandar itu melancarkan ujian pengesanan asid nukleik menyeluruh bagi semua penduduk. Pihak berkuasa semalam mengumumkan 7 kes jangkitan tempatan dikesan dalam kalangan pekerja migran. China melancarkan ujian besar-besaran melibatkan jutaan penduduk di beberapa bandar dan wilayah dalam beberapa hari kebelakangan ini. Turut dijalankan penutupan kawasan perumahan dan pelaksanaan perintah kuarantin daripada kontak rapat. Negara ini melaporkan 61 kes domestik berkaitan varian Delta selepas jangkitan dipercayai berkait dengan kluster Nanjing. Esok pemburuan 2 lagi pingat akan bermula. Tumpuan kepada 2 acara utama membabitkan Raja Basikal Track dan Ratu Terjun Negara. Datuk Azizul Hasni Awang dan rakan seperjuangan Syafiq Daus bakal mengharungi sesi kelayakan bagi acara sprint jam 2.30 petang waktu Malaysia. Jika menempatkan diri dalam kelompok 24 terbaik, mereka akan mengharungi 4 lagi sesi kelayakan. Basikal track menjadi harapan negara untuk mengutip 1 pingat dan tentunya harapan lebih besar diletakkan kepada Datuk Azizul Hasni. Ratu Terjun Pandelela Renong berpeluang menembus kehampaan apabila beraksi dalam acara individu di Pusat Akuatik Tokyo esok. Pandelela tidak keseorangan apabila seorang lagi wakil negara, Cheon Jun Hoon, turut serta. Mereka akan bersaing bersama 30 penerjun lain bagi mengejar slot 18 terbaik ke separuh akhir. Paling awal turun beraksi adalah pemain golf wanita Kelly Tan yang dalam acara individu wanita. Penampilan pertama Kelly di Olimpik Rio 2016 menyaksikan dia menamatkan saingan dengan catatan 13 atas par untuk menduduki tangga ke-51 keseluruhan daripada 60 atlet yang bertanding. Jangan lupa bersama Berita TV9 jam 7 setiap hari. Saksikan visual gesekan biola lagu Gemuruh oleh Akmal Daniel sebagai pembakar semangat kepada rakyat Malaysia yang menantikan atlet negara beraksi esok di Olimpik Tokyo. Saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum.